Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur daripada juzuk Ammah, juzuk yang 30. Dan hari ini kita masuk surah baru, surah Al-Mutaffifin. Surah ni dinamakan Wailul lil Mutaffifin. Nama surah Wailul lil Mutaffifin. Dan juga ada juga pendapat yang mengatakan nama dia iaitu Al-Mutaffifin. Direngkaskan. Kemudian surah ini adakah dia Makkiyah ataupun Madaniyah? Adakah diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah ataupun setelah Nabi berhijrah ke Madinah? Ulama berbeza pendapat. Ada beberapa pendapat. Pertama mengatakan surah Al-Mutaffifin ialah surah Makkiyah. Sebab banyak sebagaimana yang kita dah belajar, kita dah tahu, antara ciri-ciri surah Makkiyah ialah menceritakan tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan. Dan cerita Al-Mutaffifin ini banyak menceritakan tentang hari pembalasan. Maka sebab itu pendapat sebahagian ulama mengatakan surah ini surah Makkiyah. Ada pendapat mengatakan surah ini adalah surah Madaniyah. Disebabkan sebab turun, ada sebab nuzul surah ni iaitu berkenaan dengan peniaga di Madinah. Di Madinah ni dia berniaga iaitu menjual buah-buahan. Di Madinah terkenal dengan pertanian, tapi selepas mereka bercucuk tanam dan ada hasilnya, mereka berniaga menjual dengan menggunakan mikyal. Jadi ada sebab turun surah ni, sebab nuzul. Ada seorang yang bernama Abu Juhainah. Abu Juhainah, dia bila dia ada dua penimbang. Satu penimbang yang besar, satu penimbang yang kecil. Bila dia guna penimbang yang besar, bila dia nak membeli, dia guna penimbang yang besar. Iaitu, dia nak pastikan dia dapat banyak bila dia membeli. Dan bila dia nak menjual, dia guna penimbang yang kecil supaya dia dapat kurangkan hak orang lain. Maka sebab itu turun ayat ni, turun surah ni. Tapi pendapat yang kedua ni, kisah tu tak sahih. Tak sahih. Kemudian pendapat ketiga ada mengatakan surah ni surah Makkiyah. Tapi ada ayat dalam surah ni, ada ayat dari yang turun selepas Nabi berhijrah, iaitu Madaniyah. Surah Makkiyah, tapi ada beberapa ayat Madaniyah. Ada yang mengatakan terbalik, surah Madaniyah, tapi ada dalam surah ini beberapa ayat Makkiyah. Tak apalah, itu tak penting. Kalau ikut maksud ayat ni, kebanyakannya lebih fokus pada pasal hari kiamat. Maka pendapat yang lebih kuat ialah dia adalah Makkiyah. Bahkan ada pendapat ulama mengatakan ini adalah surah yang terakhir, surah Makkiyah, ataupun surah yang terakhir yang turun di Mekah. Okey, ayatnya sebanyak 36 ayat. Ulama sepakat ayatnya 36 ayat, tidak ada perbezaan. Okey, kita pergi pada maksud ayat ni ataupun tadabburnya.
Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ni bermula dengan perkataan wailun. Apa makna wailun? Wailun ada dua makna. Pertama dari segi bahasa ialah al-halak. Al-halak mana? Kebinasaan. Wa yuradu bihi at-tahdid. Wal wa'id. Makna pertama wailun ialah al-halak. Apa makna al-halak? Kebinasaan ataupun kecelakaan. Apa yang dikehendaki dengan perkataan wailun yang bermaksud celaka? Yuradu bihi, dikehendaki dengan perkataan celaka itu ialah at-tahdid, iaitu untuk memberi amaran dan juga ugutan. Untuk memberi amaran dan juga ugutan. Jadi perkataan ini makna dia binasa ataupun celaka bila digunakan, iaitu bila kita nak bagi amaran ataupun ancaman kepada seseorang. Ini dari segi bahasa. Jadi orang Arab bila nak mengancam, bila nak memberi amaran pada lawan dia, dia guna perkataan wailun, celaka engkau. Okey? Makna yang kedua ialah al-wadi fi jahannam. Al-wadi ni makna dia lembah. Lembah, wailun ialah satu lembah dalam neraka jahannam. Tapi pendapat ni tidak ada dalil lah. Tidak ada dalil yang sahih. Kalau ada pun dhaif. Bila tak ada dalil, maka tak boleh jadikan hujah. Lagi pula orang Arab ni dia tak percaya pada hari akhirat. Dan dia selalu menggunakan perkataan wailun. Jadi kalau orang Arab yang tak percaya pada hari akhirat, tak percaya pada syurga neraka, maka macam mana dia gunakan wailun yang bermakna satu lembah dalam neraka? Maknanya wailun yang biasa digunakan oleh orang Arab ialah maksudnya dari segi bahasa ni, iaitu celaka bila dia nak memberi amaran ataupun ancaman pada seseorang. Okey? Jadi bila Allah guna wailun, apa makna? Allah nak bagi amaran keras. Allah nak bagi ancaman keras. Kepada siapa ni? Kita tengok wailun ni, satu makna dia celaka. Tapi yang lebih besarnya ialah siapa yang berkata tu. Kalau budak kecil berkata wailun, dia tak ada masalah. Dia kata pada kita, pakcik, wailun laka. Tak ada masalah sebab dia budak. Dah lah tak ada kuasa, kemudian budak kecil pula kan. Jadi itu perkataan yang tak perlu dipandang. Tapi kalau bapa kita yang cakap, dah menakutkan. Sebab dia ada kuasa dan dia ada jasa pada kita. Kita keluar daripada siapa? Rabbul Alamin. Jadi nak tahu perkataan tu, amaran tu kecil ke, biasa ke, luar biasa ke, menakutkan, tengok siapa yang berkata. Kalau Allah berkata, makna ini satu amaran yang sangat keras dan sangat dahsyat kepada orang yang Allah nak bagi tahu selepas ini. Okey? Dan kita pernah jumpakan wailun dalam surah Lazim yang kita dah tadabbur. Surah apa tu? Wailun likulli humazati lumazah. Celakalah, Allah bagi amaran dan ancaman kepada siapa ni? Pengumpat dan pencela. Makna apa tu? Pengumpat dan pencela satu kesalahan yang sangat-sangat besar sehingga Allah bagi ancaman. Tuhan pencipta alam bagi ancaman kepada siapa ni? Mungkin dia orang Islam. Tapi bila dia ada sifat ni, suka mencela, suka mengutuk orang, maka orang ni dalam bahaya. Sebab dia diancam, diberi amaran keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Begitu juga ada perkataan apa? Fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Allah juga bagi amaran keras kepada siapa? Orang yang solat. Maknanya bukan semua orang yang solat dapat syurga. Bukan semua orang yang solat beriman dan betul. Ada orang yang solat tapi Allah bagi amaran keras. Solat yang macam mana ni? Allazina hum an salatihim sahun. Yang lalai. Yang solat tak khusyuk, yang solat tak betul, yang solat di luar waktunya. Okey. Ini antara wailun dalam surah lazim. Yang ketiga ini. Wailun lil mutaffifin. Celakalah. Lil mutaffifin bagi mutaffifin. Mutaffif. Kalau ramai mutaffifin ataupun mutaffifun. Tapi kalau seorang mutaffifun. Seorang. Apa makna mutaffif? Man ya'khuzu bi syai'in qalil ataupun yasir. Dari segi bahasa, mutaffif ialah orang. Bila ada mim kat depan dan berbaris depan menunjukkan orang. Contoh lain, Muslim, orang Islam. Mukmin, orang beriman. Muflih, orang yang berjaya. Muazzin, yang melakukan azan. Mujrim, orang yang berdosa. Apa lagi? Jadi mutaffif iaitu orang ya'khuzu mengambil bisyai'in qalil dengan sesuatu yang sedikit, ataupun yasir sesuatu yang simple, yang sangat-sangat kecil. Mutaffif ni asal perkataan dia adalah tafif. Tafif ialah syai'un tafih. Syai'un tafih. Sesuatu yang macam tak ada nilai lah. Dia sebenarnya ada nilai tapi dah terlalu kecil sangat. Macam tak ada nilai. Ini mana syai'un tafih, sesuatu yang terlalu kecil. Okey. Jadi kalau tafih, sesuatu yang mengambil sesuatu yang kecil. Kenapa celaka? Maka Allah huraikan. Siapa sebenarnya mutaffif? Sini kita tak payah terjemah. Mutaffifin. Mutaffifin. Tak payah terjemah. Kenapa? Sebab ayat seterusnya, ayat 2 dan 3 menghuraikan makna mutaffifin. Ini dia panggil apa ni? Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ayat 2 dan 3 mentafsirkan, menghuraikan makna al-mutaffifin. Jadi tak perlu kita terjemah mutaffifin, sebab huraiannya Allah sebut dalam ayat seterusnya. Okey, siapa ni? Iaitu iktalu daripada al-kail. Al-kailu ataupun al-mikyalu. Makna apa ni? Timbangan. Timbangan. Dia ada satu lagi timbangan ialah al-waznu. Al-waznu. Juga makna dia timbangan. Okey. Jadi Allah nak uraikan siapa mutaffifin yang Allah mengatakan celaka. Binasalah dia. Siapa ni? Adakah dia tak solat? Adakah dia tak beriman? Adakah dia tak keluarkan zakat? Bukan, semua tu bukan. Mutaffifin yang celaka ialah orang yang apabila iktalu, mereka menimbang. Mereka menimbang.
Ala nas, ala ke atas manusia. Maknanya mereka menimbang. Dalam bahasa Arab, kalau sebut ala ni, lebih kepada apa? Makna dia menguasai. Jadi orang yang menimbang ni, dia menguasai ataupun mengatasi. Siapa? An-nas, orang ramai. Allah sebut an-nas. Bila sebut an-nas, termasuklah semua orang, termasuk non-Muslim. Apa yang dia buat ni? Sehingga orang ni Allah kata celaka. Yastawfun. Yastawfun, mereka minta dicukupkan. Dia sebenar iktalu ni mana mereka menimbang, tapi maksud ayat ni ialah mutaffifin, iaitu ada dua maksud. Iaitu apabila dia menimbang ni, iaitu dia membeli. Dia membeli barang. Saya terjemah maksud. Dia membeli secara timbangan. Apabila dia membeli daripada orang lain secara timbangan al-kail ataupun mikyal, maka dia minta cukup. Sebab apa? Sebab itu hak dia. Okey, kalau kita beli barang, kita minta supaya dicukupkan timbangan untuk kita. Salah ke tak? Tak salah. Itu hak kita. Tapi yang salahnya apa dia? Yang kedua ni. Yang kedua. Sebab itulah makna mutaffifin mesti ada dua. Kalau satu saja, dia bukan mutaffifin. Dan dia tak celaka. Yang celakanya bila merangkumi dua maksud ni. Maksud kedua ialah wa iza, dan apabila kaluhum, mereka menimbang. Mereka menimbang. Hum ni tafsir yang lebih rajah ialah kalu lahum. Bila mereka menimbang untuk orang, iaitu mereka menjual untuk orang. Atau wazanuhum, mereka nak terjemah apa ni? Kalau kaluhum daripada al-kail, kena faham perbezaan. Al-kail, kalu daripada al-kail, wazanu daripada al-waznu. Secara umumnya dua-dua makna timbangan, tapi dua-dua tu ada perbezaan. Apa beza dia? Kalau al-kailu timbangan yang bukan mengikut berat, tapi mengikut bentuk. Mengikut bentuk. Contoh, satu gantang, satu cupak air 5 liter, dia tak timbang, tapi mengikut bekas. Kadang-kadang jual secara kotak, kadang-kadang jual mengikut lungguk, kadang-kadang jual mengikut apa yang dalam plastik. Itu dia panggil al-kail. Al-waznu timbang mengikut kilogram. 2 kilogram, 3 kilogram. Yang ni al-waznu mengikut kilogram. Ataupun lebih tepat menggunakan timbangan yang ada pada hari ini. Yang al-kailu lebih kepada menyukat lah. Satu gantang, satu cupak, satu kotak, satu ikat. Okey? Jadi bila orang yang sama ni mutaffifin, bila dia membeli daripada orang, yastawfun, mereka nak hak mereka dicukupkan, dilengkapkan. Kalau lebih, lagi dia nak. Tetapi bila mereka pula menjual barangnya kepada orang lain, sama ada secara timbangan al-kail, ikut ikatan ke, kotak ke, cupak ke, gantang ke, ataupun ikut wazanuhum, untuk mereka yukhsirun, mereka mengurangkan.
Mereka mengurangkan. Ini. Di sinilah letaknya wailun. Di sinilah Allah kata mutaffif ini adalah celaka. Kenapa? Sebab bila dia beli daripada orang, dia nak pastikan dia dapat hak dia. Kalau 5 kilo, 5 kilo tepat. Tak boleh kurang sikit pun. Tapi bila dia menjual pada orang, dia kurangkan. Orang minta 5 kilo, dia kurangkan sikit je. Sebab itulah mutaffif daripada perkataan tafif. Tafif ni sedikit je. Kurang sedikit je. Sebab tu ada sebahagian ahli tafsir mengatakan ini peniaga yang macam mana ni? Dia bukan kurangkan hak orang banyak, sikit je. Biasanya orang miskin. Orang miskin kalau berniaga, dia kurangkan sikit je. Tapi kalau orang kaya berniaga, dia kurangkan hak orang banyak. Satu, pendapat yang pertama. Pendapat kedua, orang kaya ke berniaga, orang miskin ke berniaga, dia kurangkan sikit. Kenapa? Sebab sifir dia, formula dia ialah, kalau sikit, 20 orang membeli, jadi banyak. Kalau 200 orang membeli, lagi banyak. Dan juga kerana sedikit itu supaya orang tak perasan timbangan orang tu telah dikurangkan. Kalau dia kurangkan banyak, orang perasan, terbongkar. Boleh faham? Mana kalau dia beli gula, dia tengok betul-betul, mesti tepat 2 kilo. Kalau lebih, lagi dia nak. Tapi bila dia pula nak jualkan gula tu kepada orang lain, dia bukan kena runcit kan? Dia kurang ketimbangan. Maka orang ni adalah mutaffif. Dan orang ni Allah kata celakalah dia. Okey, soalnya kenapa ni? Dia hanya ambil sedikit saja hak orang. Tafif ni makna sesuatu yang sedikit. Kenapa celaka? Kenapa Allah beritahu sikit? Allah beritahu sikit dah celaka, sebenarnya kita boleh faham. Kalau sikit ambil sedikit hak orang dah celaka, kalau ambil banyak, lagi celaka. Lagi celaka. Satu. Yang kedua, ambil sikit pun celaka. Kenapa? Sebab Islam cukup menjaga hak orang, walaupun sebesar zarrah. Walaupun kalau rambutan tu hanya sebiji je. Kalau dokong tu kurang sikit lagi, mungkin 1 gram je. Ada sebiji lagi buah dokong untuk cukup 1 kilo. Maka sebenarnya itu adalah hak orang. Dan bila ambil orang, walaupun sekecil mana pun, maka itu adalah satu kezaliman. Dan Allah dah beritahu, aku telah haramtu az-zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Maka jangan kamu buat zalim, walaupun sebesar zarrah. Islam cukup menjaga hak orang. Bahkan hak siapa ni? Kalau kamu beli daripada orang, makna siapa saja. Dan kalau kamu menjual kepada orang, kepada siapa? Termasuk kepada non-Muslim. Kalau kamu jual pada orang kafir, orang Cina, India ke, jangan buat alasan sebab dia kafir, maka kamu ada hak nak kurangkan timbangan. Tak ada. Itu hak dia, walaupun dia kafir. Kamu kena bagi. Itulah keadilan Islam. Itulah rahmat Allah kepada semua makhluknya. Kalau dia kafir, tapi dia bayar, kena bagi hak dia. Jangan kurangkan. Jadi, yang tidak adilnya bukan Islam. Yang zalimnya bukan Islam. Yang tidak adilnya orang Islam. Yang berlaku zalim ialah orang Islam. Okey. Benda ini berlaku tak? Benda ini berlaku tak? Sekarang sebenarnya ayat ini turun sebab apa? Sebab berlaku kepada orang Mekah dan juga kepada orang Madinah. Orang Mekah terkenal dengan berniaga. Orang Madinah pun terkenal juga dengan berniaga. Termasuklah jual kurma, jual apa kan. Semua tu berlaku. Jadi kalau zaman Nabi pun berlaku, zaman kita lagi berlaku. Lagi berlaku. Dan kalau kita baca tafsir Ibnu Ashur, tafsir Al-Maraghi, tafsir Syekh Shalih Utsaimin, dia kata sebenarnya ayat ni Allah hanya nak bagi contoh. Ayat tentang mengurangkan timbangan dalam jual beli hanya sebagai contoh sahaja. Bukan ayat ni khusus untuk penjual ataupun peniaga, bukan.
Ramai yang bila sebut surah Mutaffifin, terus dia kata apa? Ini cerita pasal peniaga. Tak ada kaitan dengan saya. Subhanallah. Subhanallah. Tengok ulama faham Al-Quran lagilah wailun, wailun, wailun. Sebab tu ulama kan yang contoh yang kurangkan timbangan dalam jual beli hanya sebagai contoh. Tapi maksud ayat ni adalah untuk semua urusan kehidupan dunia. Kaedahnya apa? Allah nak bagi kaedah ataupun formula. Siapa ada perangai macam ni, maka dia mutaffif. Dia mutaffifin. Walaupun dia bukan peniaga, bukan penjual, bukan pembeli. Apa kaedah dia? Iaitu, dia nak hak dia diberi dengan penuh, dengan lengkap, tapi hak orang dia tak bagi. Maka semua orang yang ada sifat ni, dia adalah mutaffifin dan dia adalah celaka. Ya Allah, berapa ramai ni mutaffifin. Berapa ramai mutaffifin di kalangan orang Islam. Ada mutaffifin dalam rumah. Ada mutaffifin di sekolah. Ada mutaffifin dalam kelas. Ada mutaffifin dalam masjid. Ada mutaffifin yang pergi buat umrah dan haji. Ada mutaffifin yang kadang-kadang buat kerja kebaikan. Duk sedekah, duk buat kerja dakwah. Pun kadang-kadang ada sifat mutaffifin. Bila tu? Bila hak dia nak dapatkan. Tapi hak orang dia tak bagi sepenuhnya. Contoh, suami boleh tak jadi mutaffif? Suami boleh tak jadi celaka? Boleh. Bila tu? Bila dia minta daripada isteri dia, bagi hak dia. Apa hak suami? Iaitu isteri kena diam bila dia bercakap. Bila suami bercakap ataupun bagi arahan, isteri kena dengar dan patuh. Isteri kena kemas rumah. Itu dia minta hak dia. Tapi hak isteri dia tak bagi. Apa dia? Bergaul dengan baik, bercakap dengan lemah lembut, bercakap dengan kasih sayang, bagi duit belanja yang cukup, bagi kerehatan. Dia tak bagi. Maka suami ni adalah mutaffifin dan celakalah dia. Isteri boleh tak jadi mutaffifin? Boleh. Bila tu? Bila isteri minta hak dia daripada suami. Hak dia minta apa dia? Dia nak berehat, dia nak pakaian cantik, dia nak makan yang cukup, dia nak tempat tinggal yang selesa. Waktu cuti dia nak berjalan. Duit belanja yang cukup. Tapi hak suami dia tak bagi. Dia tak jaga rumah dengan sempurna. Anak-anak pun dia abaikan. Anak terbiar, dia tengok drama. Kan? Maka isteri ni adalah mutaffifi dan celakalah isteri macam ni. Mak bapak boleh tak jadi mutaffif? Boleh. Bila tu? Bila mak bapak minta hak dia. Hak dia daripada anak. Apa dia? Kamu sebagai anak, kamu kena dengar cakap. Jangan banyak bantah. Bila mak bapak suruh, ikut je. Itu hak mak bapak dia minta. Tapi hak anak dia tak bagi apa dah? Bagi nama anak dengan baik, bagi didikan agama, ajar anak solat dengan betul, ajar anak tadabbur. Itu semua hak anak dia tak bagi. Maka bapak ni mutaffif. Mak ni adalah mutaffifin, celakalah dia. Itu dalam rumah. Dalam kelas boleh tak berlaku mutaffif? Ada. Kadang-kadang ustaz ataupun guru jadi mutaffifin, celaka. Kadang-kadang pelajar. Bila tu? Bila guru ataupun ustaz nak pelajar bagi hak dia. Hak apa dia? Bila saya mengajar, kena bayar duit. Jangan, bila saya mengajar, jangan jampukkan. Itu hak dia. Tapi bila pelajar nak bertanya, dia tak bagi hak pelajar. Ni guru ni adalah mutaffifin. Guru ni adalah guru yang celaka. Sebab apa? Dia tuntut hak dia dan tak bagi hak pelajar. Kadang-kadang dia minta duit kan? Tapi hak pelajar mengajar 1,5 jam, dia mengajar 1 jam saja. Maka guru ni, cikgu ni adalah mutaffifin. Pelajar boleh tak jadi mutaffifin? Boleh. Pelajar boleh jadi mutaffifin. Bila ni? Dia minta guru ataupun ustaz bagi hak dia. Aku dah bayar duit, kamu kena mengajar. Tepat pada waktu, on time. Tapi dia sendiri datang lewat. Masa kelas dia tidur. Kan? Bila dia ajar, dia tak ingat, dia tak fokus. Maka pelajar ni adalah pelajar mutaffifin. Pemerintah boleh jadi mutaffifin? Boleh. Pemerintah, pemimpin minta rakyat bagi hak kepada pemimpin. Kenapa?
kena taat, kena bagi undi pada dia, kena ikut peraturan, kena ikut SOP. Tapi hak rakyat dia tak bagi. Hak rakyat dia tak bagi. Maka pemimpin ni adalah mutaffifin. Celakalah pemimpin ni. Rakyat pun boleh jadi mutaffifin. Rakyat minta pemimpin kerajaan bagi hak rakyat. Bagi kesenangan, bagi sekolah, bagi internet, bagi macam-macam. Tapi hak pemimpin rakyat tak bagi. Langgar je peraturan. Maka ketika itu rakyat yang mutaffifin. Semua tempat, semua orang ada potensi untuk mendapat wailun, celaka daripada Allah. Bila tu? Bila suka menuntut hak dia, tapi tak bagi hak orang. Kita tuntut hak kita tak salah. Tak salah. Islam memberi hak kita. Tapi yang salah ialah bila kita tuntut hak kita dan tak bagi hak orang. Dan perangai manusia ni, saya rasa semua boleh faham kan? Perangai manusia suka menuntut hak dia, tapi selalu lupa hak orang ke atasnya. Betul ke? Manusia suka menuntut hak dia. Dan yang paling dahsyat, yang paling besar pada hak Allah. Manusia mutaffifin dengan siapa? Dengan Allah. Ada kelulusan, ada kelayakan, sepatutnya dia hamba yang mutaffifin. Dia minta dia sihat. Bila Allah bagi sihat, dia minta hak dia, iaitu engkau kena bagi aku sihat. Tapi bila Allah bagi dia sihat, dia tak bagi hak Tuhan. Apa dia? Bersyukur kepada Allah. Sentiasa mentaatinya, sentiasa berzikir padanya, lidah basah dengan zikir kepada Allah. Yang tu manusia ni memang ramai mutaffifin. Kalau dia hak Allah yang paling ramai ialah yang tak bagi hak Allah. Hak dia minta aja, aku nak sihat, aku nak hidup senang, aku nak makan lazat. Bila Allah bagi sakit je, terus dia minta cepat-cepat sembuh. Tapi masa Allah bagi sihat 20 tahun, 50 tahun, dia tak bagi pun hak Allah. Dia lalai, dia lupa kepada Allah. Jadi mutaffifin ni kita kena faham dalam konteks yang sangat-sangat luas. Dia akan kena kepada siapa saja, bukan mesti peniaga ataupun pembeli saja. Bukan mesti terlibat di pasar sahaja. Tapi melibatkan semua jenis orang dan semua tempat. Di sekolah, di masjid. Kadang-kadang masjid, saya nak sebut. Di masjid kan, pihak AJK masjid minta orang jaga hak mereka sebagai AJK kan. Kena masuk saf kan. Tapi hak kanak-kanak dia tak bagi. Hak kanak-kanak apa dah? Hak kanak-kanak berhak duduk di mana-mana saf. Kalau kanak-kanak datang awal, berhak duduk saf pertama. Itu hak kanak-kanak. Tapi pihak AJK masjid tak bagi pada kanak-kanak. Dengan alasannya, boleh memutuhkan saf. Dan itu bukan dalil. Tidak ada dalil pun. Maka boleh jadi tak AJK ni mutaffifin? Boleh. AJK ni boleh jadi mutaffifin. Sebab dia nak orang bagi hak dia, tapi hak orang lain dia tak bagi. Okey? Saya nak tanya, Allah sebut ciri-ciri orang bertakwa kan? Ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah sebut dalam surah Az-Zariyat. Apa dia? Ayat 16 ke? Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Lepas tu apa dia? Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Ayat 16 lah. 19. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Az-Zariyat. Kanu qabla zalika muhsinin. Allah kata, orang yang bertakwa dalam syurga. Apa saja yang Allah bagi pada mereka? Mereka kata apa? Kanu qalilan
minal laili ma yahja'un. Kemudian wabil ashari yastaghfirun. Wabil ashari yastaghfirun. Apa dia? Yang kedua, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Allah kata apa? Orang yang layak dapat masuk syurga ialah orang yang masa kat dunia dulu muhsinin. Apa makna muhsin? Yahja'un. Mereka sedikit taghfirun, mereka minta ampun kepada Allah. Itu hak Allah. Allah dah bagi dia hidup, Allah dah bagi dia sihat, Allah bagi dia rezeki, Allah bagi anak, Allah bagi isteri, Allah bagi segala nikmat. Itu hak dia, Allah bagi. Hak Allah pula pada kena bangun malam. Dan lepas bangun malam, lepas solat, kena istighfar. Sebab takut-takut amalan solat pada mahrum dan orang miskin yang tidak meminta. Ni. Kadang-kadang kita marah pada orang miskin kan. Sebab tak senonoh, tak berakhlak. Jadi kita minta hak kita. Iaitu apa dah? Hormatkan kita. Tapi kadang-kadang kita tak bagi hak orang miskin. Apa dia? Harta kita tu ada hak dia. Dalam harta kita Allah kata ada hak. Untuk siapa? Untuk orang miskin, dua. Satu miskin yang meminta. Yang kedua miskin yang tak meminta. Yang meminta ni mungkin kita boleh jumpa. Tapi yang tak meminta, kita tak akan jumpa kecuali kita pergi cari. Semalam tim kita pergi ke Hulu Langat. Kita pergi ziarah rumah asnaf, rumah flat. Rumah flat tu tak tahulah berapa ribu orang penduduknya. Dan boleh kata hampir semua miskin. Dan daripada lepas zuhur sampai sebelum maghrib kita sempat ziarah 8 rumah orang miskin. Miskin harta, tapi yang paling dahsyat ialah ramai yang miskin agama, yang langsung tak salat, yang langsung tak boleh baca Quran. Jadi hak mereka apa dia? Selain daripada harta ialah hak mereka untuk mendapat ilmu. Daripada siapa? Ni orang yang berilmu. Daripada ustaz, daripada yang belajar. Kita ada ilmu, tapi hak orang miskin kita tak bagi. Mereka di luar sana dalam kejahilan, dalam kebingungan, tak tahu. Kadang-kadang dia terfikir nak solat, tapi tak tahu nak solat dan tak tahu nak tanya siapa. Nak cari ustaz, tak ada. Ustaz tak jumpa, tak ada tempat mereka. Teman-teman mesti fikir-fikirkan, ustaz tak datang ke surau. Kalau ustaz datang ke surau pun, orang miskin pula tak datang. Kalau orang miskin datang pun, tak sempat nak bertanya. Sebab ustaz ni datang untuk mengajar kuliah maghrib. Ada waktu yang terhad, sekali seminggu. Sebab itulah, kalau ikut sunnah Nabi, Nabi pergi ziarah rumah orang miskin. Nabi duduk bersama orang miskin. Nabi bagi tazkirah pada orang miskin. Itu hak mereka. Jadi, mungkin tak ustaz-ustaz juga jadi mutafifin? Ya. Dia minta hak orang miskin, hormat mereka. Tapi hak orang miskin dia tak bagi. Sama ada hak duit ataupun hak mereka untuk mendapat ilmu. Berapa ramai ustaz? Ribu-ribu ustaz duduk kat bandar. Berapa banyak ilmu yang mereka ada. Tapi bila tak mengajar, berehat. Kan? Berapa ramai yang hafiz Quran, yang boleh baca Quran, yang boleh mengajar Quran. Tapi bila cuti, tak buat kerja. Tak pergi cari orang miskin, tak mengajar. Jadi akhirnya orang miskin sampai ke tua, sampai ke mati dalam kejahilan. Sebab apa? Sebab kita mungkin termasuk dalam golongan mutaffifin. Tak bagi ilmu kepada mereka. Itu hak mereka. Sebab itulah ulama mengatakan zakat bagi harta kena keluarkan harta, dan zakat bagi ilmu pun ada zakat, iaitu kena sampaikan ilmu yang kita ada kepada semua orang. Semoga kita tidak termasuk dalam apa punca ni? Apa punca manusia nak